Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada tahun ini dalam kelas kita yang pertama. Jadi ustaz akan menjadi guru subjek pendidikan teras Islam bagi semua murid di kelas 3 Hafiz. Jadi ustaz harap kamu semua dapat mendengar cakap ustaz dan sentiasa fokus dan tumpukan perhatian ketika ustaz mengajar secara online. Dan yang terakhir, ustaz harap kamu dapat menyelesaikan tugasan dengan baik. Jadi ustaz harap kamu semua sihat, berada dalam keadaan selamat dalam keluarga masing-masing dan terus bersemangat untuk belajar secara online walaupun daripada rumah. Kita sepatutnya rasa bersyukur. Ada yang tak dapat belajar, yang ada masalah, yang tak dapat masuk sekolah. Banyak budak yang tidak dapat sekolah. Kita negara Malaysia, negara yang aman damai, kita sepatutnya bersyukur kita dapat menuntut ilmu. Walaupun dalam keadaan sekarang yang masalah pandemik COVID-19. Okey, sebelum tu nama ustaz ialah Ustaz Muhammad Rabani bin Ali. Boleh panggil ustaz sebagai Ustaz Rabani. Okey, sebelum pergi lebih jauh, ustaz akan bagi pengenalan kepada subjek pendidikan teras Islam. Apa itu subjek pendidikan teras Islam? Okey, buku yang akan kita gunakan pada tahun ini ialah buku teks KSSR. Ada gambar yang dekat tepi tu. Okey, yang kedua buku aktiviti KSSR warna kuning dan buku tulis nombor 4. Jadi buku tulis tu ustaz harap kamu dapat tulis nama, tulis kelas apa semua. Dan apabila siap latihan nanti, jangan hilangkan buku tu supaya ustaz nak semak. Okey, objektif. Okey, dalam buku teks ni ada bahagian-bahagian besar, iaitu bahagian akidah, bahagian ibadah, bahagian sirah, bahagian Al-Quran, bahagian jawi, bahagian hadis dan bahagian adab, iaitu akhlak kamu. Okey, jadi tajuk kita yang pertama pada hari ini, nanti ustaz akan ceritakan. Kita masuk dalam bahagian bidang akidah. Okey, akidah ni apa? Akidah ni maksudnya akidah bermaksud memfokuskan tajuk berkaitan dengan nama-nama Allah dan rukun-rukun iman. Ia diharapkan dapat menjadi benteng, iaitu menjadi tembok dalam kehidupan seharian serta asas dalam tindakan. Jadi dalam tajuk bahagian akidah ni kita nak fokus kepada nama-nama Allah dan rukun iman. Okey. Objektif pada kelas yang pertama. Objektif ni sangat penting untuk ustaz dan untuk murid-murid. Apa yang perlu kita capai dalam kelas kita yang pertama. Okey, yang pertama, kamu semua dapat kenal pasti erti Al-Alim dan Al-Hakim. Al-Alim dan Al-Hakim ni nama-nama Allah. Dia termasuk dalam 99 nama-nama Allah. Yang kedua, kamu dapat membaca dalil naqli dan maksudnya. Dalil naqli ialah bukti yang Allah itu bersifat Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, Al-Alim dan Al-Hakim, boleh tengok muka surat dalam buku teks, muka surat 66. Siapakah yang menciptakan alam ini? Semestinya Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, erti Al-Alim. Kan? Sungguh hebat. Kalau kita tengok, sungguh hebat ciptaan Allah ini. Ciptaan Allah merangkumi langit dan bumi. Apa sahaja daripada sebesar-besar objek sehingga sekecil-kecil objek, semuanya Allah ciptakan. Kan? Sehingga kan Ustaz bagi contoh, okey, buku ni kan. Buku ni memanglah manusia yang menciptakan buku ni, tapi buku diperbuat daripada apa? Daripada pokok. Pokok tu diproses dan dalam kilang dijadikan buku, dijadikan kertas. Okey, erti Al-Alim. Al-Alim bererti Allah Maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci, tiada satu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Kamu duduklah dekat mana pun, duduk dalam hutan ke, duduk dalam gua ke, duduk dalam air ke, Allah tahu kamu dekat mana, apa yang kamu buat. Okey, arti Al-Hakim bererti Allah Maha Bijaksana. Dengan nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Setiap apa sahaja yang Allah ciptakan mesti bersebab. Allah tak cipta satu perkara tu, satu benda tu saja-saja cipta. Dia ciptakan mesti ada sebab. Sebab apa dia cipta? Sedangkan Allah menciptakan manusia untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Macam-macam lah. Untuk beribadah kepada Allah dan untuk melakukan perkara yang baik. Dan menjadi manusia yang berguna kepada manusia yang lain. Okey, dalil naqli Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Dalil bukti Allah itu bersifat Al-Alim dan Al-Hakim. Okay, Ustaz petik dalam Al-Quran bermaksud Allah berfirman, Wallahu alimun hakim. Maksudnya sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita dapat tengok dekat sini yang manusia, ada manusia yang pandai kan, ada yang tapi kita dapat lihat ada manusia yang Allah ciptakan dia bijak, dia pandai, dia pandai cipta sesuatu benda ni. Contohnya manusia ni dia pandai cipta kereta, dia pandai cipta kapal terbang, dia pandai buat rumah. Tapi nak dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala, jauh lebih berbeza daripada manusia. Ilmu manusia ni terbatas, tapi ilmu Allah tidak terbatas. Jika nak dibandingkan ilmu manusia ini cuma setitis air yang menitik daripada jari. Kan, kamu celup jari kamu dalam mangkuk itu ada air, kemudian kamu titiskan air itu dekat luar kan. Titis, berapa titik tu, itulah ilmu kamu. Tapi kalau ilmu Allah Ta'ala seluas lautan. Seluas lautan tu tak boleh nak bayang lah seluas mana. Jadi tanpa melengahkan masa, Ustaz terus kepada tugasan kita pada minggu pertama. Pada kelas kita yang pertama, iaitu buku aktiviti KSSR muka surat 65 dan 66. Jadi murid-murid boleh buka muka surat 65 dan 66 dan jawab mengikut tempoh jadual, iaitu sejam setengah, tak silap Ustaz. Okey, Ustaz rasa soalan yang dalam buku aktiviti ni berkaitan dengan
maksud dan juga dalil. Okey, Ustaz rasa setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Okey, sebarang soalan atau masalah boleh berhubung dengan Ustaz melalui WhatsApp. Okey, nombor Ustaz itu 017-4181-797. Jadi kalau WhatsApp Ustaz tak balas, boleh call Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.